صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi rabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da'. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran da'iman. Misla ma hamidta bihi nafsak. Wa dha'afa ma tastawjibuhu min jami'i khalqi. Hamdan khalidan ma'a khuludi. Hamdan la muntaha lahu duna ilmi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala Jibril wa Mika'il wa Israfil wa malakil maut wa hamalatil arsh wa ala al malaikati ajma'in wa ala al awliya'i was salihin wa ala jami'i ibadikal mu'minin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik wa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura thumma amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan dalam majlis ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Waalaikumsalam. Saudara Munawir. Kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Masuk pada bab yang ke-7 pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah, yaitu berkasih-kasihan beserta Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beserta makhluk. Baik, dengan sanad yang bersambung sehingga ke pengarang kitab dan juga pengalih tulisan kitab ini, Al-Faqih membacakan qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini amin ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, buku surat 312 ya. Buku surat 312 kalau yang edisi yang pada ada pada saya. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatik bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka idh qala Allahu ta'ala ana jalisu man dzakarani. Maksudnya ketahui olehmu bahawa taulanmu dan sahabatmu yang tiada bercerai akan engkau di dalam hadirmu, yaitu di dalam negerimu dan di dalam safarmu. Safarmu mana musafir ya. Yaitu di dalam pelayaranmu dan di dalam tidurmu dan di dalam jagamu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu, yaitu Tuhanmu ya. Dan penghulumu dan maulamu yang menjadikan akan engkau, Khaliq menjadikan akan engkau. Dialah sahabat yang tiada pernah bercerai, berpisah dengan. Ini hakikatnya ya, kata Imam Ghazali. Dan manakala engkau sebut akan dia, maka iaitu seolah-olah duduk dia dengan engkau, dia Allah dengan engkau, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam hadis qudsi, akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku, ana jalisun man zakarani. Duduk bermaksud ini bukanlah duduk
yang dinisbahkan kepada jasad, jisim. Tetapi duduk di sini ialah yakni bersama-sama, sentiasa bersama. Itu yang dimaksudkan. Orang yang menyebut-nyebut akad dagu, yang menyebut akan nama-namaku maksud, ataupun menyebut sifatku, ataupun menyebut kalam-kalamku, ataupun menyebut kekasih-kekasihku. Ya. Sebab itu kalau kita mengingati Nabi SAW pada bulan Maulid ini, contohnya, itu juga kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sekali kita memahaminya. Bagi orang yang tak memahaminya, mereka tak nampak. Ya. Kerana kalau kita lihat pada ayat dalil berkenaan dengan zikir, kelebihan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingati Allah Taala itu memberikan ketenangan dalam hati. Dan ada ulama mengatakan bahawa ala bi dzikri Rasulillah, dengan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketenangan dalam hati. Ini menurut tafsiran para ulama. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersahabat dengan Allah, tidak pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada dalil yang menunjukkan bahawa Rasulullah ini pernah terpisah dengan Allah taala walau satu saat. Wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fa huwa sahibuka wa mulazimuka id qala Allah taala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Maksudnya, dan manakala pecah hatimu kerana dendam dan duka cita atas taksirmu pada hak agamamu, maka ia adalah taulanmu yang melazimkan dia akan engkau. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu kerana aku. Ya, pecah hati maknanya terlampau rindu dan terlampau ingin bertemu. Ya. Iaitu kerana duka cita atas taksirnya pada hak agamanya, iaitu pada kurang berbuat ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa berlaku jadi pada seorang hamba. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benar makrifat, nescaya engkau jadikan akan dia, yakni Allah, taulan, ya, kawan, sahabat, teman sebenar-benarnya, dan engkau tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak yang lain. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tak boleh buat macam tu pada sekalian waktumu, maka lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di dalamnya munajat dengan Tuhanmu dan Sayyidmu. Sayyidmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gelaran juga kedudukan Allah Taala juga Tuhan. Dia juga adalah penghulu, ya. Dia juga adalah Maula yang memiliki kita ni sebagai hamba. Yaitu engkau ingat akan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhanmu, dan engkau fikirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap waktu siang dan malam, seolah-olah dia hadir padamu, menghadirkan. Ini istihdar dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Dan seolah-olah ia taulatmu yang memeliharakan akan engkau pada segala kelakuannya dan segala perbuatannya dia kepada hamba, padahal dia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu siang dan malam, dan engkau fikirkan di dalam hatimu, dan engkau sunyikan akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya, dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu dan pada segala ibadahmu. Sekalipun ibadah, sekalipun pekerjaan amal soleh, perkara tersebut tidak perlu dipikirkan sedalam-dalamnya,
tetapi hendaklah memikirkan terus pada yang disembah, yang diharapkan supaya amalan tersebut diterima olehnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat akan engkau, supaya engkau jadi takut akan dia dan ta'zim akan dia. Inilah dinamai martabat ihsan, ta'zim, memuliakan, mengagungkan, ya. Inilah dinamai martabat ihsan, kedudukan ihsan yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya Jibril alaihi salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, mal ihsan? Qala an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari kerana inilah sayugianya engkau membanyakkan akan zikrullah ta'ala pada segala waktumu, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, udhkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, maka sebut oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan zikir yang banyak, dan mengucap tasbih kamu akan dia pada sebelah pagi dan petang, ya. Ini zikir dan termasuk jugalah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan semata-mata zikir saja, kerana memperbanyakkan juga salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Surah Asyad kurang. Ya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh dijadikan sebagai zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu juga disebut juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak, dan juga diulang-ulang supaya pagi dan petang, ya. Jadi ini adalah khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana seorang itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui pintu. Tidak Aziz Tadabbah mengatakan pintu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ialah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kerana membanyakkan zikir itu melazimkan akan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sekalian pekerjaan kita. Dan inilah murad yang diinginkan dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada bab ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sahabatmu dan taulanmu yang tiada bercerai akan engkau. Kerana makna bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu membanyakkan zikir akan dia dan melazimkan akan taat kepadanya dan menjauhkan daripada berbuat maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadir hati serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda sahabat dengan Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali. Dia nak bagi, Imam Ghazali nak bagi kita faham apakah yang diartikan sebenarnya menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai taulan. Syahdan, lanjutan daripada itu. Dan adab bersahabat serta Allah Ta'ala itu 14 perkara. Ini yang sangat-sangat diambil berat oleh orang-orang salik, ya, ahli suluk ila Allah Ta'ala. Pertama, sentiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan tawaduk dan khudu' akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara zahirnya, menundukkan mata ni, khusyuk dan khudu' ini zahir, ya, sebagai adab. Dan kedua, menghimpunkan himmah, iaitu menghimpunkan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa tafakur pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan azamahnya dan kebesarannya, yakni kebesarannya, dan jangan membanyakkan memikirkan akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada segala dunia dan kemuliaannya, dan sentiasa hadir hati serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga kita dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdalilkan wa rafa'na laka dzikrak, maka kita juga hadirkan
Kita juga banyak berselawat ke atas Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, memikirkan kelebihan-kelebihannya, dan memikirkan keistimewaannya, dan hadir hati kita ke mana kita berselawat. Nah, ini adalah perkara yang disokong oleh dari dalil yang lain, dan juga perkara-perkara yang diamalkan dan dipuji amalan tersebut. Kemudian yang pertama tadi ialah menundukkan akan matamu serta khusyuk. Sekiranya tidak ada keperluan lah, keperluan, tak ada urusan muamalah, tak ada urusan muamalah. Ada kita semasa kita berurus dalam muamalah, kita kenalah dalam keadaan yang biasa, yang biasalah. Tak perlulah kita tunjukkan kita perlu khusyuk, menundukkan kepala, ini maksudnya begitu. Tapi kalau tidak ada urusan muamalah, ibadah pun sudah ditunaikan, urusan muamalah sudah ditunaikan, nah maka kita amalkan saja adab yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, mengekalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama. Kerana sabda Nabi SAW, alaika bitulis sumti wa innahu mattaradatun lisyaitan. Jadi musannif tidak menjumpai asal hadis ini, tapi dikatakan sebagai hadis. Maksudnya, lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam, maka kerana bahawasanya diam itu menolakkan bagi syaitan. Syaitan kalah lah. Kalau kita iaitu banyak berdiam. Yang keempat, sentiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia, kerana diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan khudu' dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab-adab yang permulaan bagi orang salih, untuk mengamalkan as-sawt dan kelebihannya, dan terkesan pada zahir. Yang kelima, menyegerakan mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Yang keenam, menjauhkan akan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas jalan yang segera. Itu bezanya. Kalau orang awam tu, mereka juga nak menjauhkan larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi atas jalan bertanggung. Tahun depan lah, nanti tua lah, nantilah, macam itulah yang. Tapi orang yang salik ila Allah segera. Ketujuh, jalan i'tirad, yakni rasa tiada puas hati atas qadar Allah Subhanahu wa ta'ala dan qada'nya, iaitu apabila engkau lihat sesuatu perbuatan, jangan engkau sangkal dan jangan engkau tegur dengan hatimu, dan hanya sesungguhnya serahkan semua perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarak, maka jika ada manfaat pada mengingkarinya, maka engkau tegur dengan lidah dua. Kalau ada manfaat, tegurlah. Dan jika tiada memberi manfaat, maka iaitu diam daripada mengingkarinya, itu terlebih baik daripadanya. Itu jangan iktirad, ini rasa tak puas hati dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ke-8. Seterusnya ke-8. Ini mengekalkan akan zikir dengan lidah dan dengan hati seperti yang telah tersebut bicara zikir itu pada bab yang ke-6 dahulu. Dah kita sebutkan. Ke-9, mengekalkan akan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadir hati serta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingat kepadanya, dan jangan mengingatkan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada segala yang sia-sia. Jadi mudah saja bila kita berpegang kepada Allah tu maha kaya. Tapilah, kerana orang kaya itu akan memang menjadi adat, si kaya itu akan dimuliakan, akan diberikan tempat, akan dihubungi selalu,
akan dirapatkan dengan dia, akan dijalinkan hubungan. Ya, maklumlah, dia orang kaya. Ya, tapi bila mana kita nisbahkan Allah Subhanahu Wa Taala kaya, ya, perkara ini boleh boleh kita amalkan. Ya, kalau kita faham. Sebab kalau sebut saya dengan Tuan Haji Ali dulu, beliau sebelum zikir tu kita baca dulu syair, baca pantun. Ya. Wahai saudara-saudara yang ada, berzikirlah kita, pejamkan mata, tetapkanlah hati, Tuhan yang kaya, jangan teringat selain dia. Kita tekankan Tuhan yang kaya. Jadi bila mana kita tahu Tuhan yang kaya, kita ni fakir lah, mengharap kepada si kaya, Tuhan yang kaya. Ya. Jadi ini akan membantu untuk mengekalkan tafakur yang kebesaran dan hadir hati dan mengingat. Kemudian ke-10, melebihkan akan memilih akan Allah Ta'ala daripada segala makhluk dan daripada segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adabnya. Adab yang ke-11, putus asa daripada makhluk, iaitu jangan engkau berpegang kepada makhluk pada sekalian hajatmu, kerana makhluk itu tiada memberi mudarat, dan hanya semata-mata manfaat dan mudarat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini boleh rujuk kembali dalam i'tiqad ilmu tauhid dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang ke-12, khudu', iaitu menghinakan diri di dalam hatinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghinakan diri. Ya, ini payah ni kalau dah terbiasa memaga diri. Ya, payahlah nak menghinakan diri. Nak kena training dulu, nak kena kursus dulu baru boleh. Dan kerana haibah, yakni turun akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian adab yang ke-13, pecah hati kerana malu akan Allah, munkasiratul qulub, ya, pecah hati kerana malu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istilahnya. Pecah hati, ya. Dalam bahasa Melayu ni banyak istilah. Kalau sebut pasal hati ni, sakit hati, pecah hati, bulatkan hati, perhatian, hati-hati, memperhatikan. Semua hati tu, kata hati ni banyak sekali yang terlalu melibatkan batin, perkara dalaman. Ya. Jadi istilah pecah hati ni disebut dalam kitab tasawuf. Itu munkasiratul qulub. Dan adab yang ke-14, diam daripada membicarakan usaha akan kehidupanmu daripada rezekimu, kerana percaya dan berpegang teguh engkau akan akuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya dia memberi rezeki akan sekalian hamba-Nya, dan kerana tawakal atas anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba-Nya. Kerana telah engkau ketahui dengan sebaik-baiknya bahawa memilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan engkau, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada sesuatu yang melata di dalam bumi, sama ada manusia atau binatang, sama ada di darat atau di laut, melainkan adalah rezeki mereka itu daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah diakuinya di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. Ini kena yakin. Ya? Jadi apa yakin ni kena baca kitab Kimia ul Yakin, Sidi Ahmad Idris. Satu kitab formula yakin. Ya? Kalau ada rezeki nanti kita baca kitab. Pada baca kitab tu memang yakinlah kita bawa rezeki ni. Tinggal kita usaha saja, dapat tak tak ini masalah. Ya? Cuma rajin usaha. Rajin usaha. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i laylika wa naharik, fa innahu adabu suhbati ma'a sahibi la yufariquka wal khalqu yufariqunaka fi ba'di awqatik. Dan segala adab serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sayugianya bahawa adalah engkau ingatkan pada segala malam
Tiap malam kena remind lah. Dan siangmu, kerana siang pun kena ingat semula, ulang kaji semula. Kerana bahawasanya segala adab ini iaitu adab bersahabat serta sahib pemilik, iaitu serta Tuhanmu yang tiada bercerai, ia akan engkau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ia sertamu barang di mana ada kamu. Dan segala makhluk itu bercerai, ia akan engkau pada setengah waktumu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang tidak pernah menceraikan kita. Dan yang kedua, mungkin kita ada setengah waktu terpisah kita dengan dia tak boleh tidak, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia dilahirkan, dia sebelum dia ada, kita terdapat bersama dengan dia. Dia sudah ada, kita terdapat bersama dengan dia. Dia sudah wafat pun kita terdapat bersama dengan dia. Tetapi kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak memuji-muji akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ini seolah-olah sentiasa dah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita gandingkan dua perkara ini, maka selamatlah penjelasan kitab ini. Ini bukannya kitab hakikat semata-mata, tetapi kitab yang memberikan kefahaman kepada kita tentang urusan syariat, tarekat dan hakikat yang sebenarnya. Habis pasal tentang bab itu. Kita masuk pada pasal yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi bid darain amin ya rabbal alamin. Pasal yang pertama pada menyatakan orang yang alim. Dan adab-adab orang yang alim itu 17 perkara. Pertama, ihtimal, iaitu menanggung sesuatu dengan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. Apabila disoal ataupun perbuatan yang nak dibetulkan. Itu hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan akan dia, dan jangan lekas marah ia akan murid itu, dengan tujuan untuk memberikan fatwa, pendapat yang baik dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, luzumul hilmi. Tadi itu ihtimal ya. Yang kedua, adabnya ialah luzumul hilmi, iaitu sayugianya bagi orang yang alim itu, orang yang berilmu itu bersifat dengan hilmi, iaitu tiada lekas marah. Ini sifat yang bukan sunnah besar ya, dalam banyak-banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang banyak kali supaya janganlah kita lekas marah. Jangan lekas marah ya. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Menundukkan kepala maknanya tidaklah sibuk pandang sini ya. Maknanya bukanlah budaya lepak itu. Orang alim ni bukannya tak ada budaya lepak ya. Kalau budaya lepak ni so tengok orang lalu berdalam ya. Itu orang alim tak macam ya. Yang keempat, adabnya meninggalkan takbur dan sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan atas orang yang zalim, kerana menegahkan daripada zalimnya itu. Takbur membesar diri. Ya, tapi orang yang zalim ni kena takburlah depan mereka dengan tujuan dengan niat untuk dakwah supaya mereka untuk menegah zalim mereka. Penting juga, kalau tidak tak jadilah kita nak berperang ya, perang sabilillah tak jadilah. Semuanya tawaduk tunduk kepala belakang. Ini perlu kita jelaskan keperluan. Kelima, memilih tawaduk, iaitu merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak.
dalam majlis-majlis mereka ini selalu kita lihat bila kita datang, kita pergi majlis-majlis para ulama, kita akan nampak ya akhlak mereka. Kerana meninggalkan bergurau senda dan bermain. Ini perbuatan kanak-kanak, itu sesuai lah Abang Malik. Dan ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya adabnya dan berperangai dengan lemah lembut pada pekerjaan dan perkataan. Inilah yang nak diamalkan oleh adab Muhammad itu. Mesti sayang kepada orang yang belajar dengan ya. Ya, orang yang belajar dengan alim ni bukannya banduan dia dengan apa, dengan security penjara ya. Itu lain. Dia orang alim ni ada sentuhan-sentuhan yang halus, yang baik ya, untuk membimbing, mendidik, mengasuh. Kemudian adab yang ke-8, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pernyataan orang yang dungu atau orang yang teliti. Ya, mengkaji apakah jawapan yang sesuai untuk soalan-soalan yang diajukan kepada mereka. Tidak terlalu lekas ataupun bubuk untuk menjawab. Kalau mereka tak tahu, mereka mestilah mengatakan mereka tidak tahu tentang jawapan. Ini adab. Adab yang ke-9, membaikkan dan membetulkan akan orang yang bebal dan orang yang jahil dengan menunjuki akan jalan kebajikan dan jalan yang benar dan meninggalkan memarah dan menggertak akan orang yang baru belajar. Ini orang baru belajar ilmu ya. Dalam mereka ini diberikan semangat, bukannya memarah dan menggertak seperti mana majikan zaman dulu. Majikan zaman dulu. Bos-bos zaman dulu lah, tapi bos-bos sekarang ni lah dah guna apa kaedah kaunseling lah kan. Tapi bos zaman dulu memang marah, gertak, maki. Tapi wali tidak patutnya begitu lah. Jangan samakan dengan majikan. Karakter ataupun penampilan mereka itu mestilah jauh bezanya. Kalau majikan itu kemungkinan tergolong pada orang yang awam ataupun ada keperluan tertentu. Kemudian adab yang ke-10, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu atau mengatakan wallahu a'lam tak kala syak pada masalah atau belum zahir akan dia masalah. Tak jumpa lagi penyelesaiannya, iaitu jikalau syak pada masalah atau tiada tahu dia akan masalah itu, maka hendaklah dia mengatakan wallahu a'lam atau mengata tiada aku tahu masalah. Ya. Inilah adab yang sangat penting. Dan jangan malu daripada mengata yang demikian itu, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi syarrun faqala la adri hatta as'ala Jibril fas'alahu faqala la adri hatta as'ala rabbal izzah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan sebagainya melalui Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab Syarah Ihya. Maksudnya bahawasanya seorang lelaki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Negeri yang lebih jahat maknanya apa? Maknanya raja dan juga rakyatnya jahat, kalau orang jahatlah, suka buat perosakan, suka melanggar perintah, suka apa. Maka sabda Nabi SAW, tak tahu aku. Jadi aku tahu hingga aku bertanya akan Jibril. Nanti aku tanya Jibril. Mana tahu Jibril tahu pula, maka bertanya Nabi SAW akan Jibril. Maka jawab Jibril, tiada aku tahu itu hingga aku bertanya kepada Tuhan yang Maha Besar. Itulah tahu ya. Ini menunjukkan malaikat Jibril pun tafsir dia
akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada juga yang dia tak tahu. Mungkin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi pengakuan ini adalah merupakan adab yang sebaik-baiknya. Kerana ada yang lebih dan maha mengetahui. Ya, adab yang ke-11, hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia masalah dan menuntut faham akan soal orang itu supaya menjawab dia akan soal itu. Kalau tak jelas soalan tu, minta diulang balik ya, supaya faham dia kehendak soalan. Ini ada orang ya, supaya jangan tambah peringkat. Lainnya orang tanya, lain yang dijawab, nanti digelak orang. Tunggu gelak pula orang ya. Jatuh pula martabat dia. Jadi ini satu sebablah terhadap adabnya supaya tadi meminta supaya soalan itu betul-betul jelas dan mengetahui apa kehendak soalan. Adab yang ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid dan jangan ditolak akan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak, kerana mengikut yang benar itu wajib, dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak ajar kita, nak tambahkan ilmu kita melalui cara macam ni. Ya. Tiba-tiba kita tak jumpa dalil, anak murid kita jumpa dalil. Kita terima dalil tu. Ya. Barangkali itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak memudahkan kita. Jangan pula kita rasa dalil kau tak betul. Ya. Jadi orang yang alim itu mereka menerima dalil sekalipun daripada bukan kelompok dia. Bukan daripada maknanya apa? Dia menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang daripada luar satuan dia, luar kumpulan dia, luar madrasah. Dia kena terima kebenaran tersebut. Jangan mentang-mentang kebenaran itu dia tahu benar tapi ini bukan pendapat madrasah kita, ni orang luar, jadi kita tolak. Ya. Dalil yang membenarkan sesuatu perkataan adalah diterima walaupun jauh, walaupun daripada siapa di kalangan Kemudian adab yang ke-13, mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya jika tersalah dia pada sesuatu masalah. Ya. Sebab itulah orang-orang alim ni mereka selalu mengadakan muzakarah ataupun bahsul masail, ya, untuk mengamalkan adab yang 13 ni, untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mencari kemasyhuran. Jadi dulu senang untuk mencari kebenaran ni, ya. Tapi hari ini masya-Allah tabarakallah susah. Sebab ramai yang mencari kemasyhuran. Maklumlah, kamera dah ada, gambar dah, kamera dah ada, video dah ada. Jadi ruang-ruang untuk mencari kemasyhuran tu terbuka luas. Kadang-kadang tak terlepas orang alim tersebut terpaksa melalui cabaran ni, melalui cabaran. Baik. Kemudian adab yang seterusnya ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi mudarat akan dia, seperti ilmu sihir, ilmu mencuri dan sebagainya. Dan kelima, menegah. Sekalipun dia tahu, dia tegah. Menegahkan ia akan orang yang mengqasad dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajibullah ta'ala, yakni keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berhak ke keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa saja ilmu lah, kalau kita lihat, ya, ada tahap yang kita belum boleh belajar lagi, ya. Jadi ilmu tersebut kita perlu disembunyikan terlebih dahulu. Kita semua dia lambatkan semua mengaji semua. Ada
tahap-tahap, sukatan-sukatan yang diperlukan berdasarkan kemampuan akal. Ya. Rasulullah SAW menjadi sunnah bagi Rasulullah SAW bertutur atas kemampuan akal orang yang benar. Ini penting supaya tidak timbul fitnah, tidak timbul banyak masalah, tidak timbul banyak isu, tidak timbul pertikaian, perdebatan yang berlarutan dan tidak ada penyelesaian. Tidak pendekatan yang baik-baik. Itu juga dengan ilmu tasawuf. Ada buku yang boleh baca sekarang ni, ada buku yang kita tidak dibenarkan membacanya. Ya. Ini kita rujuklah kepada buku yang mengajar tersebut. Kita tahu tahap-tahap dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang ke-15, menegahkan giakan orang yang mengqasad dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajibullah Ta'ala. Dia akan menuntut ilmu untuk cari harta, pangkat, kedudukan, tak wanita, ya. Itu semua dah melencok dia punya niatnya. Kena luruskan niat. Dan adab yang ke-16, hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai daripada fardu ain. Kerana fardu kifayah itu asalnya fardu ain. Asalnya fardu ain. Oleh kerana itu, kena belajar ilmu fardu ain dulu. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang membaikkan akan zahirnya dan batinnya dengan takwa, iaitu dengan mengerjakan akan ibadah yang zahir yang batin dan menjauhkan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Maksiat yang batin itu pun maksiat yang zahir, ataupun ibadah yang batin itu pun adalah fardu ain juga. Maknanya kalau harapkan sekolah rendah, sekolah menengah belum selesai lagi fardu ain kita. Kerana ia lagi belum membicarakan tentang ibadah yang batin, ya, maksiat yang batin. Yang zahir semua sudah selesai, khatam 100%. Yang batin ini termasuk juga fardu ain. Seperti yang sebutlah kitab ini, kitab Hidayatus Salik. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Itu adab yang ke-16, dahulukan fardu ain. Ya, tauhid fardu ain, al-sunnah wal jamaah, syarah Maturidiyah, fardu ain pada fiqh, pada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian atau salah satu daripada mazhab yang 4, kemudian tasawuf fardu ain. Menurut kitab ini sudah khalas fardu ain. Menurut Al-Falibay. Kalau kita nak sebut menurut Junaid Al-Baghdadi dan juga menurut Imam Ghazali, itu luas lagi perbahasan dia. Ya. Tapi kalau nak cerita tentang fardu ain dari sudut ilmu tasawuf, cukuplah kitab Hidayatus Salikin ataupun kitab Penawar Bagi Hati. Sudah cukup membantu mengetahui tentang perkara-perkara batin, ibadah yang batin, maksiat yang batin. Dan akhir sekali, adab yang ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya supaya ia diikut oleh orang yang belajar itu dan amalnya dan perkataannya. Jadi kalau seorang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan menyusahkan pelajarnya. Itu dia seorang yang tidak beramal, dia hanya membaca saja dan menyampaikan, tetapi tidak mengamalkannya, maka pelajar-pelajarnya tidak ada, murid-muridnya tidak ada kekuatan dalaman untuk mengamalkan pula. Oleh kerana itulah seorang alim itu terlebih dahulu mengamalkannya, sekaligus mengajarkannya, maka murid itu akan perkara itu pindah pada murid juga, akan boleh mempelajari dan boleh mempraktikkan. Wabillahi taufiq. Ya. Jadi itu adalah adab bagi orang-orang yang alim. Pada itu untuk pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, mohon maaf minggu lepas tidak dapat
Jadi mudah kita lagi pada sesi akan datang, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan memberikan kekuatan hidayah kepada kita untuk amalkan apa yang kita pelajari. Allah muftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim خلقنا بملك الحلم وحققنا بحقائق العلم واهدنا بنور الفهم انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Masjid Al-Hasanah Berbagi dan juga ARG KS Selangor dan juga guru yang hebat atas dan ketemu lagi pada sesi pelajaran dan pengajian yang akan datang, insyaAllah. Aku minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.